Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membentangkan tentang kerja lapangan pemetaan komuniti jaringan sosial. Berikut merupakan ahli-ahli kumpulan kami. Pertamanya adalah pengenalan kemiskinan dan juga situasi kemiskinan. Definisi kemiskinan adalah fenomena yang merangkumi pelbagai aspek yang merangkumi ekonomi, sosial dan juga politik. Kemiskinan juga merangkumi kekurangan dari segi keperluan asas manusia, di mana individu itu tidak mencukupi dalam makanan, tempat tinggal, pendidikan dan juga kesihatan. Menurut Sustainable Development Goal (SDG), Malaysia mencapai penurunan bagi kemiskinan mutlak pada tahun 2016 sebanyak 7.6%, menurun kepada 5.6% pada tahun 2019. Bagi peringkat dunia pula, Malaysia berada dalam carta 78 daripada 166 buah negara yang berada dalam landasan mencapai tahap tiada kemiskinan. Bagi pendapatan garis kemiskinan, PJK meningkat dari tahun 2019 kepada 2022 sebanyak RM381 dengan purata PJK makanan mencatat peningkatan sebanyak RM29 kepada RM1,198. Seterusnya, berkaitan antara jaringan sosial dan kemiskinan. Apakah berkaitan antara dua elemen ini? Jaringan sosial adalah aspek semula jadi dalam diri individu. Jaringan sosial juga mempengaruhi individu di mana ia membuka peluang mengakses sumber dan mencapai sosioekonomi bagi setiap individu. Jaringan sosial merangkumi hubungan sosial termasuk keluarga, rakan dan komuniti yang memberi kemudahan dalam perkongsian maklumat, sumber dan juga sokongan. Jadi, individu yang mempunyai jaringan sosial yang kukuh, ia memudahkan untuk individu itu mengakses kepada sumber-sumber yang penting. Sebaliknya, individu yang mempunyai keterbatasan dalam jaringan sosial, ia sukar untuk keluar daripada jurang kemiskinan dan sukar untuk mengakses kepada sumber-sumber yang ada. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan yang signifikan dalam kesejahteraan hidup seseorang. Orang miskin ialah individu yang tidak mempunyai pendapatan ataupun penggunaan yang mencukupi untuk melebihi tahap minimum tertentu. Kemiskinan juga boleh dikaitkan dengan jenis penggunaan tertentu, contohnya, orang miskin ni boleh menjadi miskin rumah, miskin makanan ataupun miskin kesihatan. Aspek-aspek kemiskinan ini boleh diukur secara langsung seperti kekurangan gizi ataupun celik huruf. Pendekatan yang paling luas kepada kesejahteraan dan kemiskinan memberi tumpuan kepada keupayaan seseorang individu untuk bekerja dalam sesuatu kelompok dalam masyarakat. Terdapat 3 faktor kemiskinan. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Aspek ekonomi adalah salah satu faktor untuk mengenal pasti kemiskinan. Duflo 2012 mengatakan bahawa hal ini dapat menyebabkan kurangnya akses kepada pendidikan dan peluang pekerjaan yang baik. Keupayaan individu untuk memperoleh pekerjaan yang dibayar dengan baik terhalang oleh kekurangan pendidikan. Hal ini akan mengakibatkan kitaran kemiskinan antara generasi mereka akan terulang. Manakala Rebellion 2016 berpendapat bahawa ekonomi ini boleh dikurangkan dengan dasar yang menangani ketidaksetaraan pendidikan dan meningkatkan lagi latihan profesional dalam kalangan masyarakat. Faktor yang kedua adalah faktor sosial. Alkir 2015 berpendapat bahawa kemiskinan akan diperburuk lagi oleh isu-isu sosial seperti diskriminasi berdasarkan kaum, jantina, etnik ataupun identiti sosial lain. Perilaku diskriminatif menghalang akses orang kepada pendidikan, pekerjaan dan perkhidmatan sosial, mampu mengekalkan kitaran kemiskinan yang terjadi di dalam ahli sesebuah masyarakat. Program kemasukan sosial dan dasar anti-diskriminasi adalah penting dalam menangani aspek kemiskinan ini. Faktor yang terakhir adalah faktor budaya. Variasi budaya seperti norma dan peranan jantina yang wujud menyumbang kepada ketidaksetaraan pendidikan dan ekonomi. Sen 1999. Peningkatan kuasa wanita dan cabaran kepada norma gender tradisional merupakan komponen penting dalam menangani isu-isu budaya yang mempertahankan kemiskinan. Perkembangan positif dalam bidang ini boleh difasilitasikan oleh undang-undang yang sensitif kepada jantina dan program kesedaran budaya.
Norma dan tugas gender juga mempunyai kesan yang mendalam pada prospek pendidikan serta mempertahankan ketidaksetaraan gender yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Seterusnya adalah objektif lapangan, di mana objektif ini terdapat dua objektif. Yang pertama adalah mengenal pasti hasil potensi berkaitan modal insan, modal sosial, modal politik serta modal ekonomi kehidupan responden. Yang kedua adalah mencadangkan intervensi yang berkaitan bagi membantu responden untuk meningkatkan kefungsian sosial. Saya Nurul Zafira Al-Amni binti Osman, nombor matrik 068269. Hari ini saya akan menceritakan hasil daripada temubuan responden dari segi demografi. Nama responden kami ialah Puan Adana binti Awi. Beliau seorang perempuan, lahir pada 8 September 1960-an, kini berusia 63 tahun. Sudah berkahwin, merupakan kaum Melayu dan beragama Islam. Status pendidikan formal ialah pernah bersekolah. Tahap pendidikan atau pemilikan sijil tertinggi ialah darjah 6 di peringkat UPSR. Puan Adana mahir dalam 3M Bahasa Melayu. Beliau tidak bekerja, jadinya tiada pekerjaan utama, tiada status pekerjaan utama, tiada pekerjaan utama. Pendapatan pekerjaan utama bulanan juga tiada. Jumlah jam bekerja dan pekerjaan sampingan juga tiada. Rumah kediaman adalah kategori rumah sewa. Maklumat rumah kediaman mempunyai 2 bilik, 1 dapur dan juga 2 tandas. Seterusnya, maklumat ahli isi rumah dan tanggungan. Ialah nama suami beliau, Encik Ali bin Mahmud. Jantina ialah lelaki, umur semasa 81 tahun, status perkahwinan berkahwin. Encik Ali pernah bersekolah di peringkat darjah 6 iaitu ujian penilaian sekolah rendah UPSR. Status pekerjaan tidak bekerja dan tiada makluman kekurangan upaya. Seterusnya, hasil potensi modal komuniti dari aspek modal insan. Kemahiran yang diperolehi oleh Puan Adana dalam bidang pertanian ialah beliau minat dan sangat mahir dalam mengusahakan tanaman secara tradisional, tetapi beliau tidak minat dan tidak mahir dalam melaksanakan tanaman komersial dan juga mengusahakan tanaman secara moden. Dalam bidang teknikal dan pertukangan pula, beliau tidak minat dan tidak mahir dalam pertukangan rumah atau bangunan, pendawaian elektrik, membaiki peralatan elektronik dan juga membaiki kenderaan. Perikanan pula, beliau tidak minat dan tidak mahir untuk mencari atau menangkap sumber laut ataupun air, menghasilkan produk baru berasaskan laut atau air. Dari aspek penternakan pula, beliau juga tidak minat dan tidak mahir dalam menternak haiwan ternakan untuk tujuan komersial, menternak sumber laut atau air dan memasarkan hasil ternakan. Dari aspek pemprosesan makanan pula, beliau minat dan sangat mahir dalam ketiga-tiga kemahiran iaitu menghasilkan makanan tradisional, menghasilkan makanan untuk tujuan komersial dan menjual makanan yang dihasilkan. Ini kerana Puan Adana pernah memiliki kedai makan miliknya sendiri, akan tetapi disebabkan selepas ditimpa kemalangan, terpaksa untuk tutup kedai makan tersebut. Kemahiran berkaitan hutan pula, beliau tidak minat dan tidak mahir dalam mencari sumber hutan, memproses sumber hutan dan menghasilkan produk baru dari hutan. Dari segi kemahiran keusahawanan pula, beliau tidak minat dan tidak mahir dalam menghasilkan pekerjaan baharu untuk orang lain, memerhati keadaan ekonomi semasa untuk hasilkan produk baharu dan mengambil risiko untuk tingkatkan pendapatan melalui perniagaan. Kraft tangan pula, beliau minat menjahit pakaian, menghasilkan kraft tangan tradisional dan juga moden, tetapi beliau tidak mahir dalam pembuatan kraft tangan yang dinyatakan tersebut. Dari segi pentadbiran dan iktisas pula, beliau tidak minat dan tidak mahir dalam menguruskan hal ehwal organisasi di tempat kerja, menguruskan pekerja dan juga membuat rancangan untuk organisasi. Untuk latihan kursus dan juga program, Puan Adana pernah menghadiri latihan berkaitan pemprosesan makanan, pernah pergi ke latihan perniagaan atau keusahawanan dan juga latihan pembuatan kulinari atau kraft tangan. Latihan yang dihadiri Puan Adana bagi beliau adalah perlu. Latihan atau program yang tidak pernah dihadiri dan tidak perlu bagi Puan Adana ialah seperti latihan berasaskan pertanian, berasaskan teknikal, latihan berkaitan ternakan, latihan perikanan,
pertanian, latihan kraftangan, latihan perakaunan dan pengurusan keuangan, latihan perniagaan internet dan juga program motivasi. Bagi modal sosial dan politik, yang pertama dari aspek hubungan dalam komuniti individu. Dari segi keakraban ibu bapa, pasangan, anak-anak, rakan rapat dan penduduk kampung adalah sangat baik. Keakraban dengan adik-beradik dan jiran tetangga adalah baik. Penglibatan atau akses terhadap pasangan dan anak-anak adalah sangat kerap. Keakraban dengan rakan sekerja adalah tidak berkait dan penglibatan rakan sekerja tidak pernah. Penglibatan ibu bapa, rakan rapat dan penduduk kampung adalah kerap. Manakala hubungan dengan adik-beradik dan jiran tetangga kadang-kadang. Keperluan hubungan dalam komuniti individu dari semua aspek adalah diperlukan kecuali rakan sekerja tidak berkait dengan responden kami. Yang keduanya, dari segi hubungan luar komuniti individu, keakraban dengan pengerusi JKKK, penghulu penggawa, wakil rakyat DUN, wakil rakyat parlimen, ahli JKKK dan AJK masjid, surau atau rumah ibadat adalah baik. Dari segi penglibatan ataupun akses antara pengerusi JKKK, wakil rakyat DUN, wakil rakyat parlimen dan ahli JKKK adalah jarang. Penglibatan atau akses yang kerap adalah antara individu iaitu responden dengan AJK masjid, surau dan juga rumah ibadat. Penglibatan daripada penghulu atau penggawa kadang-kadang. Kesemua komuniti yang terlibat adalah perlu bagi responden. Hubungan luar komuniti organisasi dari aspek keagraban antara individu dengan organisasi jabatan atau agensi kerajaan pusat, jabatan atau agensi kerajaan negeri, badan bukan kerajaan NGO, majlis daerah atau bandaraya adalah baik. Bagi persatuan penduduk pula adalah sangat baik kerana Puan Adana merupakan ahli kelab rukun tetangga di flat Ladang Gemilang 1. Bagi pihak sekolah pula tidak berkait kerana responden tiada anak yang masih bersekolah. Dari segi penglibatan dan akses daripada agensi atau jabatan kerajaan pusat, negeri, badan bukan kerajaan NGO dan majlis daerah atau bandaraya adalah jarang. Penglibatan persatuan penduduk sangat kerap dan daripada pihak sekolah tidak pernah. Responden mengatakan bahawa kesemua organisasi adalah perlu melainkan pihak sekolah kerana tiada kaitan dengan Puan Adana. Dari segi model ekonomi pula, yang melibatkan pemilikan aset kecil ialah Puan Adana memiliki daya internet, televisyen, telefon pintar, televisyen kabel astro dan juga motosikal. Komputer atau laptop, tablet dan kereta tiada. Penggunaan televisyen, telefisyen kabel astro dan motosikal adalah sangat kerap, manakala penggunaan daya internet dan telefon pintar adalah kerap. Responden tidak pernah menggunakan komputer, laptop, tablet dan juga kereta. Puan Adana tidak memerlukan komputer, laptop dan tablet. Akan tetapi, beliau memerlukan aset kecil seperti daya internet, televisyen, telefon pintar, televisyen kabel astro, kereta dan juga motosikal. Pemilikan aset besar pula, responden tidak memiliki rumah kediaman milik sendiri, rumah sewa, tanah kosong, tanah untuk pertanian, tanah untuk aktiviti perniagaan dan juga tanah untuk aktiviti penternakan. Sumber ekonomi komersial dari segi pertanian, penternakan, perikanan dan perniagaan tidak ada. Modal, hasil dan kekerapan pengeluaran juga tiada. Bagi sumber ekonomi, kegunaan sendiri dari aspek pertanian, penternakan dan perikanan juga tiada. Disebabkan semua aspek tiada, maka modal, hasil dan kekerapan juga tiada. Puan Adana hanya bergantung dengan duit daripada bantuan kerajaan iaitu Bantuan Sara Hidup BSH sebanyak 1,000 setahun dan RM250 sebulan daripada Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Sekian itu sahaja daripada saya. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aziz Muhammad Sabihan, nombor matrix 068005. Saya akan membentangkan tentang cadangan intervensi mikro, meso dan makro. Okey, untuk yang pertama sekali, untuk cadangan intervensi bagi mikro,
Iaitu yang pertama ialah menjalankan perniagaan atas talian. Kami mencadangkan Puan Adanawi untuk menjalankan perniagaan atas talian disebabkan kesihatan Puan Adanawi yang mengalami sakit belakang selepas kemalangan. Kemudian kami juga mencadangkan bahawa ahli keluarga mereka membantu mempromosikan kemahiran ibunya di media sosial. Ini untuk membantu mempromosikan perniagaan ibunya. Dan yang ketiga, kami juga mencadangkan supaya Puan Adanawi untuk kerap mendapatkan rawatan di hospital. Ini kerana Puan Adanawi membagi tahu kami yang dia tidak berapa gemar untuk pergi ke hospital kerana dia merasakan hospital terlalu jauh. Dia lebih memilih untuk pergi ke farmasi-farmasi yang berhampiran dengan kediamannya. Kemudian untuk cadangan intervensi bagi peringkat meso pula ialah pihak pertubuhan perlulah menjalankan tinjauan atau mesyuarat komuniti untuk memahami keperluan masyarakat di dalam komuniti mereka. Yang kedua, pihak pertubuhan tertinggi komuniti tersebut perlulah menubuhkan sebuah klinik kesihatan komuniti. Ini untuk membantu ahli-ahli komuniti yang mengalami sakit yang seperti Puan Adanawi yang tidak boleh pergi jauh. Ini akan membantu mereka kerana adanya sebuah klinik kesihatan yang sangat berdekatan. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan insentif bank makanan. Bank makanan ini akan membantu bukan sahaja responden kami tetapi juga ahli komuniti yang lain di kawasan kediaman tersebut. Untuk peringkat makro pula, kerajaan perlulah memberi pelbagai bantuan yang tepat dan bersesuaian mengikut kehendak ahli komuniti. Yang kedua, menubuhkan sebuah sistem unit kesihatan bergerak. Unit kesihatan bergerak ini akan memberikan rawatan-rawatan yang mudah, yang boleh senang diakses dan tidak perlu ahli komuniti pergi jauh hingga ke hospital ataupun klinik-klinik swasta. Kemudian kerajaan perlu menyediakan subsidi atau insentif perumahan yang lebih berpatutan. Kami mendapat aduan daripada Puan Adanawi bahawa jumlah bayaran sewa rumahnya agak mahal dan membebankan mereka. Jadinya kerajaan perlulah mengkaji semula perkara ini dan cuba mencadangkan agar dapat memberikan insentif atau subsidi yang lebih berpatutan kepada ahli komuniti di kawasan kediaman tersebut. Sekian. Kesimpulannya, hubungan antara jaringan sosial dan kemiskinan dapat kita lihat melalui pelbagai dimensi di mana ia menunjukkan aspek positif dan juga negatif. Jaringan sosial yang luas jelas menunjukkan kepada kita potensi dapat mengurangkan beberapa aspek dalam kemiskinan. Jaringan sosial yang luas juga dapat melebarkan suara dari komuniti terpinggir dalam mengakses bantuan yang sedia ada. Secara keseluruhannya, walaupun jaringan sosial mempunyai keterbatasannya untuk membasmi kemiskinan, namun usaha bersama yang melibatkan intervensi dasar, kemajuan teknologi dan inisiatif masyarakat adalah penting untuk mengurangkan jurang kemiskinan dan kesan buruk terhadap populasi rentan dalam mengakses sumber-sumber yang ada.